Assalamualaikum, hai semua. Apa khabar? Saya harap kamu semua dalam keadaan sihat dan kamu semua jaga kesihatan diri betul-betul, terutama ketika kamu berada di luar rumah. Jadi, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat pada kamu semua sebab bagi kerjasama yang baik pada saya untuk kita jalankan kelas atas talian pada hari ini. Jadi, tajuk kita hari ini adalah kekeluargaan. Topik ni adalah di bawah unit 1 pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Jadi kamu semua boleh buka muka surat 182. Baik, pada buku teks muka surat 182 ni, di bawah tajuk kekeluargaan, kita akan belajar mengenai kemahiran keibubapaan. Kemahiran keibubapaan ni bukan sahaja perlu dipraktikkan oleh ibu bapa, tapi anak-anak dan remaja juga perlu tahu kemahiran ni untuk kita lahirkan keluarga yang bahagia, harmoni, bertoleransi dan memahami. Institusi kekeluargaan sangat penting terutama sekali kepada masyarakat. Kerana apa? Sebab ianya akan melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab pada diri sendiri dan juga insan lain. Jadi kita akan lihat pada kemahiran keibubapaan yang perlu ada dalam setiap diri ibu bapa. Yang pertama sekali adalah suri teladan kepada anak-anak. Jadi contoh yang baiklah pada anak-anak kan. Sebab anak-anak yang membesar akan mencontohi kat sini akan mencontohi kelakuan ibu bapa. Jadi apa yang ibu bapa buat, apa yang ibu bapa tunjuk akan membentuk sasiah anak-anak ni dan menjadi contoh atau ikutan pada mereka. Jadi sangat-sangat penting ibu bapa ni perlu tunjukkan sikap yang baik, teladan yang baik pada anak-anak. Itu adalah salah satu kemahiran keibubapaan. Jadi kita akan lihat pada kemahiran yang kedua iaitu kemahiran mendengar pula. Baik, kemahiran mendengar ni kita sebagai ibu bapa ni perlu mendengar luahan emosi anak-anak. Tak kira lah emosinya marah ke, sedih, kecewa. Jadi ibu bapa ni perlu fahami dan berkongsi rasa. Berkongsi rasa ni macam mana? Berkongsi rasa ni macam contoh bagi nasihat ke, pandangan yang baik, kan? Janganlah marah ke anak-anak kan bila anak-anak nak meluahkan apa-apa yang mengecewakan dia. Luangkan masa dan dengar luahan emosi anak-anak. Macam tu. Faham tak? Bagus. Baik, kita akan ke kemahiran yang ketiga iaitu kemahiran berkomunikasi. Baik, kita akan lihat di sini. Okey, kemahiran berkomunikasi. Kemahiran berkomunikasi ni pula adalah dengan cara menunjukkan minat semasa berkomunikasi dengan anak-anak. Jadi, semasa berkomunikasi tu, tunjukkan kalau kamu macam ibu bapa ni suka, bukan kamulah, ibu bapa ni perasaannya gembira dengan anak-anak. Jadi, luahkan ataupun um, sedih dengan sikap anak-anak. Jadi, ibu bapa perlu lebih terbuka lah pada anak-anak kan. Beritahu, kamu buat ni salah. Jadi, uh, ibu bapa ni rasa macam kecewa kan. Jadi, dia berkomunikasi dengan kamu dengan cara yang sepatutnya lah. Dan menyesuaikan komunikasi dengan emosi. Mungkin kamu uh, tengah meluahkan perasaan kamu, emosi kamu, kamu rasa marah. Jadi, ibu bapa ni kena sesuaikan uh, komunikasi mereka tu dengan emosi kamu. Mungkin kamu tengah marah, jadi tak adalah, takkanlah mak bapak kamu pun perlu marah kan. Sepatutnya mereka mungkin boleh redakan keadaan kamu, nasihat kamu baik-baik supaya kamu tak terlalu marah dengan situasi yang berlaku. Okey? Baik, kemahiran keempat adalah kemahiran berbincang.
ibu bapa perlu beri peluang pada anak-anak untuk mengutarakan idea mereka sendiri. Mungkin dia ada pendapat mereka sendiri dan ibu bapa juga ada pendapat mereka sendiri. Jadi daripada sinilah kedua-dua belah pihak perlu berbincang dan mencapai kesepakatan. Seterusnya, ibu bapa juga perlu berbincang dalam keadaan yang rasional. Maksudnya dalam keadaan yang tidak marah-marah, tidak menentang anak-anak. Mungkin bila anak-anak utarakan idea, ibu bapa jadi marah ke, kan? Itu adalah perkara yang tak elok untuk dilakukan. Seterusnya adalah kemahiran membimbing. Sekejap. Baik, kemahiran membimbing ni pula kemahiran agar anak-anak tidak terjebak dengan kegiatan yang tak baik. Macam mana? Kegiatan yang tak baik ni maksudnya mungkin anak-anak melakukan perkara yang tak elok kan? Masalah sosial, masalah di sekolah mungkin. Jadi, ibu bapa ni perlu bimbing dan beri perhatian pada anak-anak. Tapi, ibu bapa tak bolehlah bersikap mengongkong anak-anak supaya beri peluang pada anak-anak untuk berdikari. Ini adalah bagi melahirkan sikap anak-anak yang lebih matang. Kita perlu membimbing, ibu bapa ni perlu membimbing tapi tak adalah sampai um, menyekat setiap tindak tanduk anak-anak. Kemudian, kemahiran insaniah juga perlu ada dalam setiap diri ibu bapa. Kemahiran insaniah yang bagaimana? Iaitu bersikap adil terhadap anak-anak. Jadi ibu bapa perlu bagi kasih sayang yang sama rata, tidak membezakan anak-anak, kan? Seterusnya adalah menjaga kebajikan. Kebajikan yang macam mana? Jaga makan pakai, makan minumnya, tempat tinggalnya, serta memaafkan anak-anak bila anak-anak ada melukakan hati, kan? Serta sabar. Sabar ni dalam mendidik anak-anak, dalam membesarkan anak-anak, kan? Baik, seterusnya kita akan lihat pada kesan kekurangan kemahiran keibubaan terhadap ahli keluarga. Jadi, kesan kekurangan kemahiran keibubaan ni akan merendahkan keyakinan diri anak-anak. Mungkin dia selalu dimarahi, kan? Selalu ibu bapa tak bagi semangat pada dia. Jadi, dia rasa rendah diri. Seterusnya adalah uh, mungkin anak-anak akan protes secara melampau bila dia tak dapat kasih sayang ke, kan? Dia nak ibu bapa ni bagi perhatian kat dia. Jadi, dia buat sesuatu yang dapat menarik perhatian ibu bapa. Seterusnya, mungkin anak-anak ni akan meluahkan perasaan di media sosial. Jadi sebabkan ibu bapa tak bagi perhatian yang penuh pada mereka, mereka tak ada tempat yang untuk meluah sebab ibu bapa tak mendengar masalah dan perasaan serta emosi mereka, mereka jadi menulislah di media sosial, luahkan pada kawan-kawan di media sosial, kan? Uh, Seterusnya adalah anak gagal mempunyai sikap asertif. Sikap asertif ni apa? Untuk pengetahuan kamu, sikap asertif ni adalah sikap yang selalu jujur, berterus terang dan jelas dalam meluahkan perasaan, keperluan dan buah fikiran. Faham tak? Okey, seterusnya adalah menjarakkan hubungan antara ibu dengan anak. Mungkin sebab kekurangan kemahiran tadilah. Macam kurang kemahiran berkomunikasi dengan anak-anak. Tak ada pada anak-anak. Jadi anak-anak rasa tersisih. Dan mereka menjarakkan hubungan lah. Tak ada kesefahaman antara anak-anak dan ibu bapa. Terusnya adalah anak-anak kurang matang dan bertanggungjawab. Mungkin sebab ibu bapa terlalu mengongkong anak-anak yang macam saya cakap tadi. Jadi anak-anak kurang matang dalam berfikir. Dan akhir sekali adalah perhubungan kurang mesra antara ibu dan anak. Dia berkaitlah dengan menjarakkan hubungan ini tadi. Sebab
Bila anak-anak dan ibu bapa ni tak ada hubungan yang dekat, jadi bila berkomunikasi tu kurang mesra lah antara kedua-dua belah pihak. Okey? Baik, seterusnya kita akan lihat pula pada isu-isu ataupun masalah yang timbul disebabkan oleh kekurangan kemahiran keibubapaan ni. Ini yang saya boleh dapati daripada internet lah. Jadi kita lihat kat sini, pengabaian adalah sejenis penganiayaan yang merujuk kepada kegagalan oleh penjaga dalam menyediakan keperluan penjagaan yang bersesuaian walaupun berkemampuan ataupun menerima bantuan kewangan. Pengabaian ini adalah salah satu um, kekurangan kemahiran lah keibubapaan. Jadi mengabaikan anak-anak. Okey, ada 4 jenis pengabaian, iaitu pengabaian fizikal. Pengabaian fizikal ni merupakan kegagalan untuk menyediakan keperluan asas seperti makanan, minuman dan pakaian. Pengabaian perubatan pula adalah kegagalan untuk memenuhi keperluan penjagaan kesihatan asas bagi kanak-kanak seperti pastikan mereka menerima imunisasi wajib atau membawa mereka berjumpa doktor apabila sakit. Maksudnya tak jaga kebajikan lah. Kebajikan dari segi perubatan, daripada segi kesihatan anak-anak. Dan pengabaian pendidikan pula adalah kegagalan untuk mendidik dengan menghantar mereka ke sekolah atau membenarkan mereka pontus sekolah tanpa sebab. Jadi dia abaikan je anak ni dapat pendidikan ke tak, dia tak kisahlah. Dan pengabaian emosi. Kegagalan untuk memberi sokongan emosi termasuk memberi layanan mesra, kasih sayang dan galakkan kepada mereka. Seterusnya kita lihat pula pada isu seterusnya yang saya dapat daripada Harian Metro. Tajuknya adalah tangani cabaran remaja masa kini. Kita tengok, ramai ibu bapa pada hari ini terlupa pentingnya melakukan pemeriksaan mengejut untuk melihat sendiri perilaku anak-anak. Alasannya kenapa? Kerana mereka sibuk bekerja, menguruskan anak kecil dan terikat dengan pelbagai komitmen, katanya. Jadi, kebanyakan ibu bapa lebih fokus kepada usaha mensejahterakan pendapatan seisi keluarga. Ibu bapa lebih mementingkan kewangan lah, kewangan keluarga, cari duit kan, berbanding memikirkan kehendak, keperluan dan kepentingan serta risiko dalam peralihan usia anak. Jadi, bila anak-anak ni yang sedang membesar tidak diberi perhatian, maka berlakulah uh, isu-isu masalah sosial. Tengok dekat bawah ni, isu pedofil, pengguguran anak, LGBT, macam lesbian, gay, bisexual. Bila anak-anak ni tidak diberi perhatian yang penuh. Seterusnya, daripada berita harian pula, kita boleh tengok jenayah dalam kalangan pelajar masih membimbangkan. Kerana apa? Mungkin disebabkan oleh salah satunya kekurangan kemahiran ibu bapa lah. Maksudnya ibu bapa ni tidak memberi perhatian yang penuh lah pada anak-anak. Menjadikan berlaku peningkatan jenayah terutama dalam kalangan pelajar. Pelajar ni adalah anak-anak yang sedang meningkat dewasa dan membesar. Jadi mereka ni memerlukan sokongan dan perhatian yang penuh lah daripada ibu bapa. Jadi kita tengok dekat sini, statistik tangkapan pelajar dalam jenayah indeks pada 2017 merekodkan seramai 1,722 pelajar ditahan, manakala 2018 pula 1,286 pelajar ditahan. Banyak kan? Jadi menurutnya bagi kategori jenayah kekerasan seramai 611 pelajar. Kategori jenayah harta benda pula adalah seramai 1,111 sorry, di kalangan pelajar. Jadi
berlaku peningkatan dari tahun ke tahun. Seterusnya ini adalah statistik. Tajuknya adalah statistik moral remaja kita. Ini adalah kes-kes merokok dan masalah moral. Yang ni adalah di dalam Malaysia. Tak tak. Kita lihat juga pada ini saya dapat daripada berita harian. Kurang ilmu keibubapaan. Kita lihat sini. Tajuknya adalah kurang ilmu keibubapaan punca anak terabai. Jadi, kisah kecuaian ibu bapa iaitu seorang anak kecil berusia antara 4 atau 5 tahun ditemui berjalan seorang diri dan nyaris dilanggar kenderaan. Ada juga kes ibu bapa tertinggal anak dalam kereta. Seterusnya ada juga kes ibu bapa yang terlalu leka dengan telefon bimbit atau gadget sehingga anak merayau tanpa mereka sedar dan tercekik makanan. Nampak tak? Ini semua adalah disebabkan oleh kurangnya kemahiran keibubapaan. Okey. Seterusnya, kita lihat pula kepentingan kemahiran keibubapaan dalam konteks berkeluarga. Apa pentingnya kemahiran? Baik, yang pertama, meningkatkan tahap disiplin. Macam mana meningkatkan tahap disiplin? Maksudnya anak-anak tak disiplin, anak-anak dengar kata, mudah diurus kan. Seterusnya adalah mendidik agar boleh berdikari. Daripada kemahiran ibu bapa ni lah melahirkan anak-anak yang berfikiran matang dan boleh berdikari. Seterusnya adalah menghindari daripada terjebak dengan gejala sosial. Anak-anak yang macam saya cakap tadi lah, anak-anak yang kurang perhatian ibu bapa, anak-anak yang diabaikan akan menimbulkan masalah-masalah gejala sosial contohnya kan. Jadi pentingnya kemahiran ibu bapa ni bagi menghindarilah daripada anak-anak terjebak dengan masalah sosial. Jadi seterusnya adalah bertindak sebagai tempat rujukan dan menyelesaikan masalah. Okey. Dan akhir sekali adalah mendidik nilai dengan pegangan agama. Jadi salah satu cara untuk anak-anak ni terbentuk menjadi masyarakat atau insan yang baik dan berguna adalah dengan didikan agama lah. Jadi ibu bapa juga perlu ada kemahiran ni. Okey? Ada apa-apa soalan tak? Kalau kamu semua ada apa-apa soalan, kamu semua boleh juga hubungi saya di WhatsApp saya, tak ada masalah. Kalau kamu semua tak ada soalan, saya ada sedikit tugasan untuk kamu semua. Saya minta untuk kamu semua cari sebarang bentuk penulisan di media sosial ataupun di laman sesawang, mana-mana laman sesawang, tak ada masalah, berkenaan dengan isu yang menjadi punca um, kekurangan kemahiran ibu bapa ni. Macam tadi saya ada bagi sikit kan, keratan-keratan akhbar kan, contohnya awak boleh juga bagi macam tu. Dan awak ulaskan apa yang berlaku, tulis dalam bentuk penulisan lah maksudnya kan. Pertama saya nak punca isu tersebut, pihak yang terlibat dan kesan daripada isu tersebut lah. Saya nak kamu hantar tugasan ni dalam masa 5 hari daripada tarikh hari ni. Okey? Dan tugasan tersebut boleh dihantar melalui email saya. Saya dah beritahu dah, saya dah bagi email pada kamu semua. Kamu semua dah sedia maklum email ataupun kamu juga boleh WhatsApp terus kerja kamu pada saya ataupun Telegram. Okey? Boleh ya? Jumpa lagi pada kelas akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.